Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Saya Mimi Nilam. Dalam segmen Tanya Tak Perlu Bayar. Reason kami buat segmen Tanya Tak Perlu Bayar ni sebab ramai yang kawan-kawan di luar sana, sama ada dia berniaga ataupun sudah tidak berniaga atau baru mau berniaga, banyak persoalan dalam kepala diorang. Cuma diorang tidak tahu di mana mau aju, mau tanya siapa. Mau tanya family, kadang-kadang family kasih krik-krik. Mau tanya kawan, kadang-kadang kawan pun mau tidak mau jugalah tolong. Kalau dapat kawan yang menolong tu, alhamdulillah, syukur. So that's why kami come out dengan Tanya Tak Perlu Bayar. Untuk video kali ini, saya akan jawab beberapa soalan yang biasa saya diajukan setiap kali saya jumpa atau WhatsApp dengan kawan-kawan, rakan-rakan usahawan. So ini antara soalan-soalan yang saya selalu dapat lah. Okay, so soalan dia, macam mana aku mau mula balik bisnes? Kita menuju ke endemik sekarang. So memang ramai yang aku tahu, kawan-kawan ada yang tutup kedai, ada yang terpaksa kasih kurang staff, ada yang terpaksa beroperasi dari rumah. Shrinking the business during pandemic tu orang bilang kan memang ramai yang buat. Bukan orang yang peniaga kecil-kecilan sahaja, but even big company. Itu sesuatu yang janganlah kita hairankan, sebab dalam perniagaan itu sendiri pun orang bilang ada method dia untuk grow, ada juga method untuk downsizing. Okey, tidak semestinya dalam perniagaan itu kita mesti grow. Memang ada sampai fasa-fasa yang di mana kita stagnan, di mana bisnes kita turun. So macam mana mau mula? Kamu kena set dekat kepala otak kamu bahawa buat satu perniagaan ni, orang bilang bukan semata-mata pasal duit. Buat bisnes ni sebenarnya it's all about value, apa yang kamu mau bagi dengan orang. Yang penting kita tahu apa orang mau dan apa kita ada dan kita boleh provide atau tidak. Sesuaikah produk atau servis yang kita bakal bawa dengan keinginan pasaran? Satu, bila macam orang yang sudah pernah berniaga, dia mau tukar bisnes lain, kena tengok balik. You have the data, pelanggan kamu. Tengok balik data, lepas tu analisa. Apa kesilapan yang kamu pernah buat, and then apa sebenarnya pelanggan kamu mau. Apa market mau dan apa kau boleh bagi. Soalan nombor 2. Macam mana mau kira harga untuk jualan makanan? Untuk pengiraan harga ni, dia depends dengan perniagaan dan juga jenis peletakan harga. Sebelum ni kami ada pernah buat satu posting tentang pricing, cara-cara meletakkan harga, apa method-method yang ada. Kalau biasa yang common orang guna lah kan pakai persen dengan pakai ganda. So untuk peletakan harga sebenarnya apa paling basic yang kamu perlu buat? Kamu kena tahu total cost untuk menghasilkan satu unit produk dulu. Kenapa saya cakap satu unit produk? Kita ambil satu unit produk tu sebagai dia punya pemalar. Cari cost satu unit produk tu dulu. So baru kamu boleh decide kamu punya harga tu macam mana kamu mau letak. Untuk nota full tu ada apa dengan harga, kamu cek dekat Instagram ataupun FB page kira-kira. Okay, jangan lupa kamu pun terus like lah, follow. Right, like and follow FB page kira-kira juga. Basically dalam peletakan harga, dia ada beberapa method yang kamu boleh guna. Untuk peletakan harga ni, sebelum kamu guna sekian-sekian method ni, kamu kena ambil tahu dulu apa value produk yang kamu mau tampilkan. Kamu kena list down apa kriteria dan apa value orang akan dapat kalau orang beli, orang pakai kamu punya produk atau perkhidmatan. So itu dulu yang kamu kena kira. Baru kamu kira kos harga satu unit. Kira harga kos satu unit ni, kamu kena total up everything, semua perkara, semua bahan yang menjadikan dia satu produk. Kemudian kena divide. Untuk divide, dapatkan harga satu item. Contohnya macam mau jual tahu bergedil, satu biji tahu bergedil tu berapa kos dia? Sebab dia jual satu pack tahu bergedil ada 5 biji. So kena breakdown dia punya cost tu by satu biji tahu bergedil. Bila dapat satu biji tahu bergedil punya cost, baru kamu boleh tentukan pricing dia macam mana. Untuk peletakan harga, selalu orang guna ni ada 3 jenis. Satu, based on margin. Kedua, based on persen. Ketiga, ikut pesaing. Ikut pesaing ni kan, ya Allah, ini memang ramai orang buat. Kalau boleh, elakkan harga macam tu sebab takut kamu rugi nanti. Ataupun memang kamu sudah buat costing kamu, ya kamu boleh ikut harga macam pesaing kamu bagilah. So apa yang aku sentuh hari ini adalah pasal persen dan juga pasal margin.
Persen ni ialah ambil lah 30% ke, 80% ke, 90% ke, terpulangan kau lah. And then yang margin ni pun sama juga, kau mau 2 kali ganda marginnya, 3 kali ganda, 4 kali ganda pun ada juga. Aku akan advise orang letak 4. Sebab 1 adalah untuk kau punya modal, 2 adalah untuk kau punya cost marketing, 3 adalah untuk cost operasi kau, dan keempat adalah kau punya untung. And sebenarnya tidak kira berapa persen pun kamu letak keuntungan yang kamu mau, berapa tinggi pun margin yang kamu mau, ataupun kamu mau ikut harga pesaing mana satu pun yang kamu mau, tapi semuanya berpusing kepada satu juga. Apa business model kamu mau kamu buat? Business model customer direct to customer, customer to agent. So kalau kamu buat customer direct to customer, mungkin kamu bolehlah ikut harga yang paling rendah, ambillah margin paling kecil. Tapi kalau kamu buat sistem agent, mungkin kamu punya cost, kamu punya margin tu kena berlapis lagi. Mungkin kamu punya cost marketing tu kena tinggi. Sebab tu bila kamu buat bisnes, belum kamu decide untuk letak harga, decide dulu apa business model yang kamu mau buat untuk perniagaan kamu, untuk produk kamu, untuk servis kamu. Mau bisnes ikut apa kita suka, ikut hobi kita, ikut kesukaan kita, atau mahu bisnes ikut trend masa kini ataupun permintaan pasaran. Ini benda ni boleh kita huraikan kepada 3 bahagian. 1, mau buat bisnes ikut kita punya suka. 2, mau buat bisnes ikut pasaran punya suka. Atau 3, mau ikut bisnes ikut trend punya pasal. Kita kan faham benda-benda viral ni dia tidak long lasting. Boleh, tapi kena tahu dia punya jangka hayat dia. Viral tu berapa lama. Jangan ambil stok yang banyak, and then make sure benda tu kau boleh jual dalam tempoh masa less than 3 months. Kemudian kedua, jual benda yang pasaran mau. There's a good point di sana, sebab benda tu orang sentiasa mau. Kena pasti juga apa benda yang orang sentiasa mau ni. Sebagai contoh, makanan, orang sentiasa mau makan. Supplement, sekarang ni orang memang takut sakit. Protection, orang bilang kan, supplement, protection, benda-benda kesihatan. So kena tahu apa yang orang sanggup beli, apa orang punya plan, apa orang punya fear, and then you provide ubat untuk orang punya kesakitan dan juga ketakutan. Yang satu lagi adalah tentang kita jual benda yang kita suka. Okay, kita jual benda yang kita suka ni, at the same time kita kena tengok benda tu kita suka, okay, no problem. Akan tetapi kita kena tengok benda yang kita suka tu siapa target market yang betul untuk kita jual. Memang kita happy buat benda tu sebab kita suka, but dia punya cabaran is, 1, persaingan dia sangat tinggi. Second thing is, macam mana kita mau reach orang yang sama hobi dengan kita. Berbalik kepada 1, macam mana kita buat orang kenal kita, buat orang suka kita, buat orang tertarik dengan kita, percaya kita. Kena buat branding. Okay, so macam mana kita mau start bisnes dengan seriusnya? Di mana mau start? How to start buat bisnes dengan serius? Ada reason kenapa orang tu mau start bisnes dengan serius. 1, dia nampak untung, dia nampak duit banyak masuk akaun dia. 2, dia nampak orang banyak cari dia. Antara 2 tu saja. Kau kira balik, orang cari kau dengan berapa duit yang masuk, berapa duit kau keluar. So formula dia, duit masuk tolak duit keluar bahagi dengan berapa ramai orang cari kau beli atau guna servis kau atau beli produk kau. Kalau kau dapat persen dia yang tinggi, maksudnya kau kena serius dah sudah tu. Kalau maksudnya rendah, maksudnya belum lagi kau boleh serius. Sebenarnya mau start bisnes yang serius ni tidak susah pun. As long as benda tu mulakan dengan, pertama, ambil masa sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan untuk catat rekod setiap produk atau servis yang kau jual. Rekod berapa banyak duit kau keluar untuk jual produk ataupun perkhidmatan tu. Dan catat juga database pelanggan, berapa ramai orang membeli dengan kau, berapa ramai yang kontak kau tapi belum membeli lagi, berapa ramai orang yang membeli dengan kau berulang-ulang kali. Kau nak catat tu semua. So dalam tempoh masa 3 hingga 6 bulan, kau tengok rekod tu, kau akan nampak data tu nanti, sama ada kau boleh start mula bisnes tu dengan serius atau tidak. Tapi semuanya berbalik dengan kamu. Okay, kamu jual apa? Kalau kamu boleh serius and commit dalam masa tempoh 3 hingga 6 bulan tu, dan kamu decide sama ada kamu mau buat bisnes tu secara serius ataupun tukar bisnes lain dan buat benda baru. So semuanya terpulangkan kamu juga. Okay, kalau saya better tengok pada data.